Sini Him An. Ini Sila. Ibu-ibu yang saya kasihi, Shalom. Bersyukur ya kita di bulan Mei. Ya, Rabu pertama kita bisa beribadah bersama di tempat ini ya. Puji Tuhan ya, harus disamping. Ya. Sebagai respon kita memuji Tuhan dengan pujian dari PPK, buku PPK. Ya, buku PPK kita ya. Senjau Sege Tipak So. PPK nomor 8. Sampai Sangku. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita nyanyi bersama. Ya. Ayat pertama kita nyanyi dengan bahasa Mandarin ya. Nanti kedua baru ayat keduanya yang bahasa Indonesia ya. Terus untuk memasuki ayat ketiga ya, kita bangun berdiri nyanyi bersama. Yang Indonesia, yang Mandarin kita gabung bersama ya, bersama-sama. Ya, baik. 'Tebus kami yang kekal, di mana kami boleh bernaung di dalam naungan sayap-Mu ya Bapa, di mana Tuhan selalu menjaga, memelihara langkah hidup kami. Bahkan Engkau senantiasa selalu mendengar keluh kesah doa kami. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kami boleh datang kembali untuk bersama beribadah. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah sore hari ini, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kami melalui doa pujian. Tuhan terlebih dahulu juga mengetahui pergumulan masing-masing kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau akan meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan. Terima kasih. Dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka
Alkitab kita akan membaca dari Mazmur 101 ayat 1 dan 8. 诗篇105篇1节到8节，1节到4节，姐妹可以跟着林牧师来读。5节到8节，我们读英文的，跟我读。诗篇101篇，中文第1节到第5节，第一到第4。来，中文来呀！诗篇101篇第1节到第4节，1、2念。我要歌唱慈爱和公平，耶和华，我要向你歌颂，我要用智慧行完全的道。你几时到我这里来呢？我要存完全的心行在我家中，邪恶的事我都不摆在我眼前，非利人所做的事，我深恨恶，不容沾在我身上。关系的心事，我必远离，一切的恶人，我不认识。Mari kita dari ayat 5 sampai 8 kita baca serentak, jangan terburu-buru supaya kita bisa ayat itu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengungkap tangannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan dibinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Sebelum memasuki khotbah, mari kita persiapkan dengan lagu pendeta belakang, ya, nomor 92. Aku dombanya. Sejauh后面是 also. Thank you.
kepada Tuhan. Hari ini Mas Temu bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan firman dan diterjemahkan oleh Lili Hemuse. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman. Masih masuk mulai jangan. 各位姐妹们平安， Selamat sore Ibu-ibu sekalian. 很高兴看见姐妹们都是很忠心的姐妹， Senang sekali melihat kesetiaan ibu-ibu. 也好久没有见，但 Lama 是 ya. 但是我们还是可以今天可以会面。 Lama kita tidak bertemu, tapi sore ini kita bisa berjumpa. 我们先来祷告， Mari kita masuk ke dalam doa. 施慈爱、发怜悯的神，感谢你。 Terima kasih Tuhan yang memberikan cinta kasih dan yang memberikan anugerah. 我们这帮巨人能够成为主的儿女，实在是神莫大的恩典。 Alangkah berkatnya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. 主啊，你施舍的榜样给了我们， Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh teladan untuk memberikan sedekah. 让我们不成为一个自私自利的人。 Tolong Tuhan supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang egois. 今天我们要学习施比受不能有福的功课。 Hari ini kami akan belajar satu pelajaran lebih diberkati memberi daripada menerima. 求圣灵来帮助我们每位能够明白主的话， Mohon Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. 不单是明白，并且遵行在生活上， Bukan saja mengerti, tetapi melaksanakan di dalam kehidupan kami. 成为有福的人。 Sehingga kami menjadi orang yang diberkati. 将祷告奉主耶稣基督的名， Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 在尼泊尔，在尼泊尔有一个男人名叫萨都， Di Nepal ada seorang laki-laki bernama Satu. 在冬天大风雪的时候，他跟一位同伴走一段很长的路途。 Pada waktu musim hujan es, dia berjalan satu perjalanan yang panjang dengan temannya. 突然天气冷得十分厉害， Tiba-tiba cuaca begitu dingin sekali. 看起来他们没有希望会达到那个目的地。 Sepertinya mereka akan tidak sampai kepada tempat tujuan. 沙都这个时候在无意当中看见雪壁下面有一个人躺在那里，已经没有知觉了。 Satu, dia melihat di bawah tumpukan es itu ada seorang yang ketimbun es, sepertinya sudah tidak ada perasaan lagi. 他就动了慈心，他也跟朋友说，我们一起把他拖起来，送他到附近的这个乡村。 Jadi Satu bilang sama kawannya, mari kita gotong ya, kita bawa dia ke kampung yang berdekatan. 但是那个同伴说：“哎，你很不自量，你自己都难保啊，还要帮助别人啊。” Temannya bilang, atau diri kamu, kita sendiri aja udah susah melindungi diri sendiri, masih membantu orang lain lagi. 因此他就撇下萨都，就自己独自往前走。 Maka Satu ditinggal oleh temannya. 萨都这个时候呢，只好自己呢出力的把这个人拖起来，这个背着他，慢慢的一步一步走。 Dengan terpaksa Satu sendiri dia menggendong orang yang ditimbun es itu dan dia gotong, bukan digotong ya, dia pikul dan dia jalan. 走了一段路呢，萨都看见刚才离开他的那个同伴呢，已经躺在路旁了。 Jadi waktu jalan sesaat, kemudian dia lihat temannya yang meninggalkan dia itu, dia sudah jatuh di atas es, 原来他已经冻死了。 dia mati kedinginan. 这个时候呢，萨都呢，因为他出力，他身体觉得很温暖， Satu, karena dia memikul orang capek ngos-ngosan, jadi malah tubuhnya hangat. 由于这个被捉的人呢，身体的摩擦呢，就有了这个热度。 Dan karena ada gesekan ya dengan orang yang dia bopong itu, sehingga gesekan-gesekan itu menghasilkan panas. 这个人呢，就慢慢醒过来了。 Orang yang semabuk itu lama-lama dia siuman.
结果那2个人呢平安的到一个乡村了。 Sehingga berdua itu dengan selamat sampai di kampung yang berdekatan. 姐妹们，有一句希腊成语这样说： Ada satu peribahasa Yunani demikian, 施比受更为有福。 lebih diberkati memberi daripada menerima. 这个就是今天我们所要思想的题目。 Itulah tema kita sore hari ini. 这句话呢，也记载在圣经里面， Ini perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. 就是在使徒行传20章第35节。 Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. 我们可以打开来看， Mari kita lihat bersama-sama. 这句话这样说：我反是给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。 Rasul Paulus berkata, di dalam segala hal aku sudah memberikan contoh supaya kamu tahu bahwa orang-orang yang berjeripaya yang membantu orang yang lemah, dan juga ingatkan perkataan Tuhan Yesus bahwa lebih diberkati memberi daripada menerima. 其实四福音书里面呢没有记载耶稣讲这句话， Di dalam kitab Injil tidak tercatat omongan ini. 但是呢，这也许耶稣在教训的时候呢，曾经引用这句希腊的成语。 Dan Tuhan Yesus di dalam khotbahnya dia sudah membicarakan tentang hal ini. 保罗提起这句话，因为能够概括耶稣的一部分教训。 Paulus membicarakan hal ini, yaitu dia mencakup pengajaran Tuhan Yesus. 况且这句话呢，也时常被初期教会所引用。 Dan kata ini sering dikutip oleh gereja mula-mula. 好，现在我们看第一点， Yang pertama kita lihat, 每个人都愿意幸福，对吗？ setiap orang kita mau bahagia, bukan? 相信大家在这里的也是愿意幸福。 Kita semua di sini kita juga mau bahagia. 在农历年的时候呢，有一句话，有一个字啊，是常常出现的， Tahun baru Xinjia ada satu kata yang sering kita ucapkan, sering muncul. 是什么字啊？ Kata apa itu? 富 Hoki. 富，我们看这个年糕啊，上面有一个富。 Kue keranjang ya, atasnya ada tempelan, banyak yang ditempelin huruf fu. 红包的纸上面呢也有写富， Di angpau juga ada yang ada tulisan fu-nya. 人家也贴在大门上哦，富。 Ada juga ditempel di depan pintu. 还有这个是墙壁啊，这些装饰啊也有富字哈、 Tembok dan juga hiasan-hiasan ya dengan tulisan fu. 到现在我的桌上还有它的那个桌布呢有富字啊。 Sampai sekarang di meja tapak meja saya tuh ada tulisan fu juga. 在那个农历年的时候，我也放这个桌布。 Waktu konyan ya, saya juga taruh tapak meja itu. 好，人们呢都选用这个字，可见几乎每一个人呢都很羡慕得富。 Semua orang mendapatkan hoki. 人们也释放，并且尽一切所能的呢，用得着福气。 Dan berusaha supaya bisa mendapat hoki. 但是呢，是不是就得着了吗？ Apakah kita ingin lalu kita dapat? 事实告诉我们，许多人的努力呢是一番的虚空。 Banyak orang begitu dia berjeripaya tapi hasilnya nihil. 如果幸福啊是在钱财上的话， Jika ini di dalam hal keuangan, 那么 Adolf Merkel 呀，德国的最大富翁呢，不会将自己的身体跟这个火车相撞。 kalau duit harta merupakan hoki yang paling besar, maka konglomerat di Jerman tidak akan bunuh diri di kereta api. 如果幸福是因为出名的话， Kalau hoki itu adalah nama termasyhur, 那么 Michael Jackson 出名的歌星呢，不会喝那个过度分量的安眠药。 maka Michael Jackson nggak akan minum obat yang terlarang overdosis. 如果幸福是因为有权势、有地位的话， Kalau hoki itu merupakan punya kuasa,
Vargas，巴西有的总统啊，就不会把枪打入他自己的心脏。 Vargas tidak akan menembak dirinya sendiri. 如果美貌能得做幸福的话， Jikalau hoki itu karena cantik, 那么 Marilyn Monroe 美国的美丽的明星啊，不会喝过度的那个酒和这个精神药。 Marilyn Monroe, bintang film Amerika yang begitu tersohor, dia nggak akan minum arak sampai kebanyakan mati. 如果健康里面有幸福的话呢，那么 Daily Costa 法国的最出名的医生，不会因为电视里面的节目呢就这个自杀。 Dari Costa tidak akan, kalau kesehatan itu merupakan hoki, maka dari Costa itu tidak akan bunuh diri setelah dia lihat televisi. 原来啊，钱财、出名、美丽、权力、健康或者成功呢，都不能断定一个人有没有幸福。 Semua yang kita sebutkan itu tidak menentukan seseorang itu bahagia. 但是人若能够为着所拥有的，存着感恩的心，那才是幸福。 Jikalau kita bisa mensyukuri apa yang ada pada kita, itulah hoki. 上个礼拜六，我们的老年团去呢，请了一位年轻的姐妹来讲座。 Sabtu lalu, Evergreen kami mengundang seorang pakar untuk memberikan seminar tentang kesehatan. 他是说到我们怎样享受晚年。 Dia mengajarkan kami bagaimana menikmati masa senja. 他讲的很简单， Simple, sederhana di pembicaraannya. 他说我们喝茶，我们要慢慢的去享受它的香味，它的有酸有甜有苦啊，慢慢去享受。 Contoh nih ya, dia bilang ya kalau minum teh jangan langsung minum itu, maka minum dikit-dikit dicicipin begitu loh. Ada rasanya, taste-nya apa, pahit, manis atau gimana? 如果你的牙齿痛的话，你还要感谢神啊，好在牙齿啊不是眼睛不是别的部分哇，还要感谢神。 Kalau sakit gigi, tetap bersyukur, baiknya yang lain nggak sakit, cuma sakit gigi doang, bersyukurlah. 如果只有这个腿膝盖很痛啊，就还要感谢神，哎呀，不是心脏，不是其他的部分。 Kalau lutut sakit, tetap bersyukur, baiknya bukan sakit jantung. 所以呢，我们如果拥有为就所有的能够感恩的话呢，那才是幸福。 Kalau kita bisa syukuri apa yang ada pada kita, itu baru betul-betul hoki. 那么谢恩的心呢是如何呢？ Bagaimana hati yang bersyukur? 圣经指示我们的做幸福的方法。 Tuhan ada kasih cara untuk mendapatkan hoki, kebahagiaan. 在马太福音第5章第3到12节啊， Matius 5 ayat 3 sampai 12. 记载主耶稣教训人的八福。 Di situ ada ucapan 8 bahagia dari Tuhan Yesus. 当然，我们今天不能讲解释这部分很长的。 Kita nggak bisa pakai waktu banyak untuk menjelaskan semuanya ini. 但是主耶稣告诉我们呢，细心的人是有福的，因为天国是他们的。 Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam kebahagiaan yang pertama, berbahagialah orang yang rendah hati, orang yang miskin, karena mereka akan mendapat kerajaan surga. 哀痛的人有福了，因为他们必得安慰； Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 温柔的人有福了，因为他们必承受地土； Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. 饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足； Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. 怜惜人的人有福了，因为他们必蒙怜惜； Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan dibelas kasihani. 清心的人有福了，因为他们必得见上帝； Berbahagialah orang yang jernih hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. 使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿女； Berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain, karena mereka akan disebut anak Allah. 为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的； Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. 我们越研究圣经， Makin kita mempelajari Alkitab, 我们越能够发现神为我们预备的幸福。 makin dapat kita melihat kebahagiaan hoki yang Tuhan sediakan buat kita. 好，第一点呢，就是每一个人啊都很羡慕幸福，对吗？
Yang pertama, semua orang kita mendambakan hoki kebahagiaan. 第二部分， Yang kedua, 我们要来看蒙福的秘诀。 kiat untuk mendapat berkat. 在路加福音第6章38节告诉我们： Lukas 6 ayat 38 berkata, 你们要给人，就必有给你们的，并且用世俗的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 路加6章第38节。 Oke, Lukas 6 ayat 38 ya. 6 ayat 38. Tuhan Yesus bilang, kamu memberikan kepada orang, maka ada juga yang diberikan kepada kamu. Dan Tuhan akan memberikan dengan ukuran, dengan literan, dengan ukuran yang penuh ditumpukan di ribaan kamu. 世界上对待人的法则是这样的， Inilah cara kita memperlakukan orang lain. 世界上对待人的方法是什么样的？你对我好，我才对你好。 Kalau orang dunia, kamu baik sama saya baru baik sama kamu. 有来才有往， Ada kasih, take and give gitu ya. 你送给我东西，我再送你东西。 Karena saudara kasih saya juga kasih saudara. 还有呢，世界对待人呢，要恨你的仇敌，以恶报恶。 Ajaran dunia, bencilah kepada musuhmu, balaslah kejahatan dengan kejahatan. 哇，我如果看少林的那个电影的话呢，你看都是充满报仇。 Kalau kita lihat film Kung Fu Shaolin, itu penuh dengan dendam, balasan dendam. 因为这个是世界的对待人的方法。 Itulah cara dunia memperlakukan orang. 人向我借东西，我要他，我又收回来。 Orang kalau pinjam sama saya tentu harus ambil kembali. 但是主耶稣的教训不同啊。 Tapi bagaimana ajaran Tuhan Yesus? 耶稣说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢呢？ Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu hanya mengasihi orang yang sayang kamu, apa balasannya? 就是罪人也爱那爱他们的人。 Orang berdosa pun sayang orang yang sayang dia. 所以呢，基督徒所行的善啊，要超越世人所行的善。 Jadi kebaikan orang Kristen harus melampaui kebaikan orang-orang dunia. 酬谢啊，在这个希腊文含的意思就是恩惠的意思。 Membalas kebaikan orang, ya itu artinya mengembalikan kebaikan dia. 恩惠呢，就是超越公义、公平、平等的要求。 Kasih karunia itu melampaui tuntutan keadilan. 耶稣说啊，要爱你的仇敌， Dan Yesus bilang, sayangilah akan musuhmu. 就是超越了啊，要为那逼迫你们的人祷告。 Harus mendoakan orang yang benci kamu. 有人打你的左脸啊，连那个右脸也由他打。 Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. 有人拿你的外衣呢，连里衣也给他。 Orang merampas jubah kamu, bagian dalam juga kasih dia. 哇，这样的做法不是太笨了？ Itu kan rugi ya, kebangetan gitu ya. 我曾经听一位牧师解释这一届的经文， Ada seorang pendeta, saya pernah dengar bagaimana dia menjelaskan hal ini. 他说啊，当人打你的脸的时候， Katanya waktu kamu ditempeleng, 用他们打你的脸的时候是用这个手背打的， ditempeleng pakai tangan ini ya. 那个人那是人的侮辱啊。 Itu kamu dipermalukan begitu. 但是当人打你另一边脸的时候，是用手心打。 Tapi waktu dia tempeleng muka yang satu lagi pakai telapak tangan ini. 你要算是神对你的管教。 Dan anggaplah itu ajaran Tuhan buat saudara. 我就是听到这个解释蛮有道理啊。 Saya pikir ini cengli juga ya. 耶稣又说：“凡有人向你求什么， Tuhan Yesus bilang kalau ada orang minta apa sesuatu 就给 pada kamu, 他。” kasihlah. 这就是路加6章30节说的。 Itu Lukas 6 ayat 30. 耶稣呼召人去达到几乎不可能的标准啊。 Sepertinya Tuhan Yesus memberikan standar yang gak bisa dijangkau oleh manusia.
但是呢，他同时也供应恩典和能力给我们。 Tetapi di samping itu dia memberikan anugerah dan kasih karunia untuk melingkupi kita, 使信徒能够遵行他的呼召。 supaya kita bisa mengikuti panggilannya. 然后耶稣说：“你们要给人， Tuhan Yesus bilang, berikanlah kepada orang, 就必有给你们的。 maka kamu ada yang juga diberikan pada kamu. ”这是犹太人的一句俗语， Ini adalah ungkapan orang Yahudi. 但是耶稣还加上一句话， Dan Tuhan Yesus masih menambahkan satu kata, 并且用施主的升斗连摇带按上尖下流的。 dan kamu juga akan dikembalikan dengan ukuran standar yang cocok, yang penuh untuk dikembalikan kepada kamu dari atas sampai ke bawah. 哦，这实在是跟做生意的人的量法相反了。 Ini terbalik dengan cara orang berbisnis. 我的女儿呢，曾经在这个 Tokopedia 呢买这个麦片， Anak perempuan saya pernah beli Avermut di Tokopedia. 买2公斤，但是到了家里我们称一称，诶，只有1公斤啊！ Aduh, beli 2 kilo, dapatnya kita timbang di rumah cuma sekilo. 这是世界上的升斗。 Itulah ukuran letteran dunia. 我们的神用的升斗不同， Dan ukuran yang dipakai, letteran yang dipakai oleh Tuhan beda. 神给我们的是超过我们所求所想的。 Tapi apa yang Tuhan berikan melampaui apa yang kita ingin, yang kita minta. 是满满的又溢出来的， Penuh, bahkan sampai mumpung. 好像大卫在诗篇23篇所说的，那个腹杯满溢来。 Seperti apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 23, supaya pialanya itu sampai luber. 耶稣还说：“倒在你们怀里。” Dan Tuhan Yesus bilang, semua itu akan ditaruh di ribaan kamu, ditumpuk di ribaan kamu. 原来犹太人他们的衣服是很大很宽大的， Orang-orang Yahudi karena pakai jubah ya, longgar ya, gombrong. 因此束上腰呢，上边就仿佛一个口袋那样。 Jadi karena gombrong kalau diikat pinggangnya, jadi ini kan jadi kayak kantong begitu ya. 神回报人的方法时常也是超过我们所求所想。 Jadi balasan Tuhan kepada kita juga melampaui apa yang kita pikirkan. 好像马拉基书第3章10节所说的。 Seperti Maleakhi 3 ayat 10 berkata, 万军之耶和华说：“你们要将那的1/10呢，全然送入仓库，使我的家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。” Tuhan berkata melalui Nabi Maleakhi, dikatakan, bawalah persembahan perpuluhan kamu. Lihat, apakah saya tidak membuka tingkap-tingkap langit itu akan mencurahkan berkat itu kepada kamu. 这是神的对待我们的方法， Itulah cara Tuhan memperlakukan kita. 也是我们蒙福的秘诀。 Itu juga kiat di mana kita mendapat berkat. 好，第3部分， Bagian yang ketiga, 施使所带来的福分。 berkat memberikan sedekah. 旧约里面，在这个列王记上17章有记载，这个当以色列地这个旱灾的时候， Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, di situ menceritakan pada waktu musim kemarau di Israel, 神就吩咐以利亚先知逃难到这个撒勒法的地方。 Allah menyuruh hambanya Nabi Elia mengungsi ke satu tempat yang bernama Sarafat. 神已经预备了一位寡妇要供养这个以利亚。 Karena di kota Sarafat itu Tuhan sudah menyediakan seorang janda nanti yang akan memelihara hambanya Nabi Elia. 当以利亚到撒勒法的时候， Waktu Elia sampai ke Sarafat, 看见一位寡妇呢正在捡柴， ada seorang janda lagi mengut kayu bakar. 以利亚呼叫他， Elia memanggil dia, 求你用器皿呢拿点水给我喝，也拿点饼给我吃。 berikan saya air minum dong dan berikan saya roti sedikit. 妇人回答说：“我只做永生的启示，我没有饼啊，坛内有1把的面，瓶里面有1点的油。我现在找2根柴，回到家里呢，为我孩子跟我呢做了1点点的饼呢，吃了我们就等死了。” Dan janda itu berkata, demi Tuhan Allah, saya
bersumpah di sini ya, saya tidak ada apa-apa. Saya cuma ada sedikit di rumah, ada segenggam tepung dan ada sedikit minyak. Saya akan bikin roti, saya sama anak saya makan, udah bisa makan, tunggu mati. 先知安慰他说， Nabi Elia menghibur dia, 只要你先做那个小饼给我， bikinin dulu dah roti sedikit yang kecil buat saya. 耶和华神，耶和华以色列的神啊，就会使你的面和油不缺少， Nanti, 直到旱灾过去。 nanti Tuhan akan memberikan, akan memberkati kamu supaya tepung kamu nggak habis-habisnya sampai masa kemarau, masa kelaparan lewat. 哦，这句话不容易信哦。 Ngomongannya sulit dipercaya ya. 是感谢主，这位妇人呢相信以色列的神是全能的， Tapi bersyukur kepada Tuhan dan janda itu percaya Allah itu maha kuasa. 是管理这个全地的， Dia menguasai bumi. 又是管理人心的神。 Allah juga menguasai hati manusia. 因此他立刻照着先知的话就去做。 Maka perempuan itu langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. 结果神迹就发生了。 Mujizat terjadi. 信心和神迹是分不开的， Iman dan mujizat itu tidak terpisahkan. 所以撒勒法的果妇呢有信心，先为先知做饼，神迹就出现了。 Maka janda Sarafat, dia ikuti apa kata hamba Tuhan, dia bikin roti terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Maka mujizat terjadi. 坛里面的面和瓶里面的油呢拿不尽，用不完，继续供应了他们3个人1年半之久。 Tepung di dalam tebayan gak habis-habis dan minyak yang di dalam botol juga gak habis-habis dan juga bisa memelihara janda sama anaknya sama Nabi Elia selama 1,5 tahun. 这是神迹啊！我相信这位姐妹，这位这个果妇呢，她每天去看她的坛里面的面，还有 Mungkin janda itu 看 sama 她的 hari, 油还是有。 mungkin sama hari dia liatin tempayannya ya, sama botol minyaknya ya, kurang apa enggak gitu. 撒勒法的果妇在缺乏中，她因为肯施食，结果神给她机会，天天活在神迹当中。 Janda Sarafat di dalam kekurangannya dia memberikan sedekah dan akhirnya mujizat terjadi, berkatnya tidak habis-habis. 她充满喜乐和感恩， Akhirnya penuh sukacita dan syukur. 实在是施比受更为有福啊！ Sungguh apa yang dikatakan lebih diberkati memberi daripada menerima. 你看，她是打算吃完她自己吃，跟她的孩子吃，就等死了。 Tadinya dia mau bikin roti buat dia sama anaknya udah makan tunggu mati. 但是因为她先，她肯信神啊，所以呢，她就维持到1年半，还能够供应这位先知啊。 Tapi karena dia percaya akan omongan Tuhan melalui nabinya dan dia taat sehingga bisa melewati masa kelaparan sampai 1,5 tahun. 岂不是更为有福？ Bukankah ini lebih terberkati? 可以说她的奉献啊，是完全的奉献。 Persembahannya boleh dikatakan persembahan total. 我刚唱这个诗歌本里面的“全所有奉献”，有点不大敢唱了。 Ada lagu kayaknya saya ala takut-takut juga tuh nyanyi ya. Aku berserah, serahkan semua begitu loh. 但是呢，真的啊，这位姐妹呢，她是全所有奉献。 Tapi betul ya, janda Sarafat itu dia memberikan semuanya. 她不知道做完了以后还会有面给她跟她的孩子。 Dia nggak tahu nih, kalau udah habis bikinin buat hamba Tuhan, Nabi Elia ada nggak sisanya buat dia sama anaknya? 但是因为她的信心呢，并且她相信这位神，结果神迹发生。 Tapi imannya kepada Tuhan terjadilah mujizat. 在新约里面 Di dalam kitab Perjanjian Baru 有4福音啊，马太、马可、路加、约翰呢，都记载一件神迹，就是5饼2鱼的事。 keempat Injil di dalam kitab Perjanjian Baru, semua 4 Injil ini mencatat satu perkara, yaitu 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. 这件神迹是发生在耶稣教导众人以后。 Nah ini mujizat terjadi setelah Yesus mengajar orang banyak. 太阳那个时候快要平息了， Matahari hampir terbenam, 不久就要傍晚了。 sudah mau maghrib. 耶稣呢，
但不愿意让众人饿着肚子回家。 Yesus tidak mau pendengarnya pulang dengan perut kosong. 耶稣就问门徒说 Dia tanya kepada murid-muridnya, 我们可以从哪里买饼给这些人吃呢？ dari mana kita bisa beli makanan untuk mereka? 腓力说我们就是有20两银子买饼，叫他们个人吃一点也是不够的。 Filipus berkata sekalipun kita punya 200 dinar untuk membeli roti juga nggak cukup untuk orang begitu banyak. 其实耶稣是试验这个门徒的信心， Sebetulnya Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan, dia hanya mengetes akan iman daripada muridnya. 但是这些门徒呢却没有想到耶稣能够行神迹， Murid-murid nggak terpikir bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. 他们只顾眼前的困难。 Mereka hanya fokus kepada kesusahan di depan mata. 很多时候我们也是只顾前面的困难啊， Bukankah kita juga begitu? Kita hanya melihat kesulitan di depan mata. 他们呢便提议，叫耶稣叫众人散开。 Jadi murid-muridnya usul, udah bubarin aja semua. 耶稣不是不知道他们有3层的难题， Yesus bukan tidak tahu bahwa mereka ada 3 kesulitan besar. 人数太多， Yang pertama orangnya jumlahnya besar. 那个是旷野，哪里有多够？没有啊。 Dan juga padang gurun tidak ada tukang jual makanan. 天也是已经傍晚了， Dan hari juga sudah hampir maghrib. 这就是3个难处嘛。 3 perkara besar. 但是耶稣仍然对他们说：“你们给他们吃。” Tapi Yesus tetap berkata kepada muridnya, kalianlah yang memberikan mereka makan. 这时有一位门徒名叫安德烈， Ada seorang murid bernama Andreas 他就带了一个小孩子来见耶稣。 yang bawa seorang anak kecil untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 是耶稣说：“这小孩子有5饼2鱼。” Dan dia bilang, Tuhan Yesus, ini anak ada 5 roti dan 2 ikan. 耶稣就说：“这么多吧。”耶稣就接过来就小孩子乐意一人分享的饼而已。 Dan anak kecil itu juga dengan sukarela dia mau sharing makanannya kepada orang banyak. 虽然只有5饼2鱼，不够的， Walaupun cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan tidak cukup untuk orang banyak. 也不太好的，很粗的。 Itu juga makanan kasar ya rotinya. 但是耶稣没有拒绝， Tapi Yesus tidak menolak. 耶稣往往以小物品呢成为大功用。 Seringkali barang-barang yang kecil dipakai oleh Tuhan Yesus untuk kegunaan yang besar. 我们常常说：“我没有什么我没有什么本领， Banyak orang berkata, saya nggak punya kebiasaan apa-apa nih. 我能够做招待的工作， Oh, saya mungkin cuma bisa terima tamu aja. 我只有能够探访， Saya cuma bisa besuk. 我只有能够祷告， Saya cuma bisa doa. 我是不能在台上讲话的， Saya nggak bisa nih berdiri ngomong di sini. 我也不能向人传福音。” Saya juga nggak bisa nginjilin orang seperti itu. 但是呢，看耶稣能够用你很小的东西呢，成为大功用。 Tapi ingatlah, Tuhan Yesus bisa memakai perkara-perkara hal yang kecil untuk kegunaan yang besar. 只要你交出来， Asal saudara mau menyerahkannya. 问题是很多人不交出来。 Justru banyak orang tidak mau menyerahkannya. 你看耶稣也曾经用水变成酒 Yesus pernah merubah air menjadi air anggur. 那个是第一个神迹了， Itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan. 在迦拿变的 Itu di kota Kana. 水很没有价值的水， Air tidak nilainya tidak tinggi, bukan? 变成比他们宴席上的酒更好的。 Akhirnya menjadi anggur yang lebih baik daripada yang disediakan oleh majikannya, tapi udah habis. 我们看耶稣叫他们一排一排的坐下， Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk sekelompok-sekelompok. 就拿起饼了，一注谢了就剥开分给门徒。 Dan roti yang dari anak itu, 5 roti itu diberkati dan kemudian dipecah-pecahkan, dibagikan kepada orang banyak. 他们都吃，并且吃饱。 5.000 orang hanya laki-laki saja sudah kenyang. 门徒还把那个碎饼碎鱼呢收拾起来，还装满12个篮子， Sisanya dikumpulkan ada 12 mangkuk. 比原来所有的饼和鱼还要多。 Lebih banyak daripada yang semulanya 5 roti 2 ikan. 你看神的动工呢，不但是食物够还是有余。 Apabila Tuhan bekerja, bukan saja cukup, tapi ada lebih. 神动工就是这样的呀。
Tuhan bergerak, maka itulah terjadi. 那个吃饼的人有5000个男人， Orang yang makan roti, laki-laki saja ada 5.000. 然后加上妇女孩子们呢，可能 Belum 有 lagi wanita dan anak-anak. 1万个人。 Paling nggak mungkin 10.000. 那人所不能的，在神凡事都能。 Apa yang manusia tidak bisa, bagi Allah bisa saja. 我们就将我们我们拥有的献给主呢，主也为我们做大事， Apa yang ada pada kita, serahkan kepada Tuhan, maka Allah akan melakukan perkara yang besar. 我们也必蒙福。 Kita juga akan terberkati. 我相信那个小朋友啊，他吃的最多， Mungkin anak kecil yang boleh makan kebaikan, mungkin dia makan paling banyak kali. 因为他觉得为什么这么好吃啊？ Dan itu kenapa enak banget ini. 他带的五饼，他也许吃10个啊， Mungkin dia makan lebih dari itu. 因为耶稣变的饼不是粗饼啊，是好吃的。 Pasti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu enak sekali. 好，我们看，当然，这个人很幸福。那个时候，那个小朋友最幸福。 Pada waktu itu semua orang senang. Mungkin anak yang kecil itu yang boleh meroti kebaikan, dia paling senang. 不单是千万人蒙福那一天， Bukan saja ribuan orang terberkati, 这件事在这个孩子身上呢，是一生难忘。 dan perkara ini tidak akan dilupakan seumur hidup bagi anak kecil itu. 也成为后代人的祝福， Itu menjadi berkat untuk orang-orang selanjutnya, generasi seterusnya. 真是施比受更为有福。 Sungguh apa yang dikatakan, lebih terberkati memberi daripada menerima. 求神帮助我们， Kiranya Tuhan tolong kita. 让我们能够实行施比受更为有福的福分。 Lakukanlah hoki memberi daripada menerima. 我们祷告， Mari kita masuk ke dalam doa. 请灵牧师我们。 Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih apa yang kami dengar, bukan saja untuk didengar, tapi untuk dilaksanakan. Berikan kami kemauan. Kami ada hati kemauan, Tuhan pasti memampukan. 天父上帝，谢谢你的恩典，我们所听见的信息，不但是叫我们听，更重要的让我们去施行。当我们施行的时候，主啊，你就要做大功。谢谢你的恩典，祷告奉主耶稣基督的名字，阿门。 Terima kasih kepada Mas Semu yang telah menyampaikan firman-Nya, 谢谢马师傅给我们传讲的信息。 supaya apa yang telah kita dengar dimampukan untuk melakukannya. 让我们能够实行我们今天所听的。 Mari kita siapkan persembahan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan apa yang telah kita ketahui dari firman-Nya mengatakan kepada kita, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 保罗在哥林多书信里面说：“多种的多收，少种的少收。个人要按照心所有的，出量的，甘心乐意的奉献。” Mari kita responi firman dan persembahan dengan pujian dari PPK bagian belakang nomor 72. 我们来唱后面清唱诗的第72首， Jadikanlah aku saluran berkat. 后面72首借我是恩父。 Kita nyanyi mulai dari chornya ya. 我们先从副歌唱起。 在路上的光。
Tuhan Yesus, terima kasih 主耶稣，谢谢你， Kau telah memimpin ibadah kami. 你带领我们的聚会， Meskipun ibadah firman-Mu sudah berhenti, 你伯乐的信息停止了， tetapi kami percaya Tuhan Kau akan menolong kami 我们相信你要帮助我们， supaya apa yang telah kami dengar tidak sia-sia. 让我们所听见的不至于徒然。 Kami mampu Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa melakukan di dalam kehidupan 相信 kami. 靠着你的恩典，我们能够遵行。 Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada sore hari ini kami bisa memberikan persembahan. 谢谢你，下午我们有机会来向你感恩奉献。 Kami tahu ini semua berasal dari Engkau yang telah memberkati kami. 这一切也是从主那里领受的。 Kiranya apa yang telah kami berikan sungguh dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Amin. Komisi Wanita. 但是我们所奉献的这个姐妹团契能够被神使用。 Terima kasih Tuhan. 天父，谢谢你， Kami ucap syukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. 我们祷告感恩，奉复活的耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Doa saya silakan.